jenayah akademik ni sebenarnya ialah jenayah yang bukannya illegal tapi dia unethical. Dia tak salah dari segi undang-undang tapi dia tak ada etika lah. Biasanya orang bila dah start third year, bila dah buat FYP ataupun buat masters dengan PhD, baru dia akan tahu lah pasal benda ni. So jenayah akademik yang orang selalu cakap tapi tak ada orang pursue ialah this thing called boncengan gratis. So bila dalam academic paper, dia akan ada a list of authors. The basic idea of this list of authors ialah setiap author akan contribute something kepada that particular paper. Mungkin ada yang buat eksperimen, mungkin ada yang buat simulation, dan mungkin ada yang advice. Contohnya biasanya dalam paper tu akan ada nama orang yang buat eksperimen tu dengan supervisor dia kat belakang. Sebab supervisor dia akan bagi tahu dia apa nak kena buat kan. Kadang-kadang atas sebab-sebab tertentu akan ada nama-nama yang diletakkan yang tak ada kena-mengena dengan paper tu. So benda ni memang selalu jadi. Tapi yang selalu student tak faham, sebab yang kenanya student, dia ada dua jenis. Nombor satu yang menzalimi orang, nombor dua yang tak menzalimi orang. Dan apa yang student tak faham, kenapa benda tu jadi macam tu? Kenapa benda tu jadi macam tu? Essentially ialah sebab setiap pensyarah ataupun akademik biasanya dia akan nak, nombor satu dia ada KPI. Nombor dua, dia perlukan certain number of paper, for instance, untuk naikkan dia punya profile. Katakanlah macam contohnya, setiap bidang tu dia keluar paper, rate dia lain-lain. Contohnya kalau kita buat, for instance, sebab saya punya PhD ada simulation dengan ada eksperimen. Generally speaking, kalau eksperimen tu simple, dia akan dapat keluarkan paper lagi cepat. Kalau kita tengok benda-benda macam material science, even material science dengan photonics, for instance, some parts of photonics, dia akan laju keluar paper. So mungkin dalam 5 paper, 6 paper setahun kan, for instance. Kadang-kadang sampai 20. I know of people yang ada sampai ratus-ratus papers setahun, which sebenarnya tak masuk akal lah. So I know people yang the number of papers dia ada dalam setahun is of the order of the number of days in a year. Macam, if you think about it, if you have the days in a year ada 365, if you have 100 papers, it is one paper every 3 days. Something like that. So maybe contribution dia tak sama for each paper. Cumanya kadang-kadang dia jadi pelik lah. Sepatutnya semua orang kena contribute kepada paper tu, at least baca lah dan edit. Tapi kadang-kadang tak ada pun. Dia susah sikit tau, sebab kadang-kadang macam contohnya particle physics kan. In order to get a paper, contoh yang buat kerja kat CERN tu, satu paper tu ada ratus-ratus nama. Tapi in order for them to get the first paper out, ataupun to get their names in the list of that paper, dia kena buat kerja setahun dulu baru dia recognize as having contributed to the consortium punya paper. Tapi for something like photonics, dia tak macam tu, sebab eksperimen dengan simulation tu either orang yang sama ataupun dua orang je boleh buat. So the name list dalam kita punya paper typically shorter. So dia tak ada rule yang kata ramai orang dalam paper tu maknanya paper tu tak bagus, ataupun lagi sikit. Obviously kalau macam seorang tu power kan, power gila lah. Ethically dia ada dua benda. Nombor satu is, if you are to put the list of name, if you are in the list of names, sepatutnya you should have some kind of contribution. Secondly, the order in which you appear sepatutnya bergantung kepada how much you contributed. Dia ada unspoken rule. Sometimes, as far as I'm concerned, in my field, supervisor biasa kat belakang. The first author is the student yang kat depan. The second author is whoever it is yang tolong student tu paling banyak. Tapi kadang-kadang you do simulation work dengan eksperimen, dua-dua kerja ni it's of equal value. So kadang-kadang courtesy, kata okay, it's your idea, so you get the first name, tapi kita letak asterisk kat situ kata equal contribution. Boleh je buat macam tu juga. Sebab siapa yang nak tahu kan macam mana kita letak kan, berapa persen orang ni buat, berapa persen orang ni buat. Cumanya bila dia jadi boncengan gratis tu, dia jadi masalah sebab sistem yang kita buat yang pasal KPI, pasal naik pangkat dan benda-benda macam ni lah menyebabkan tu. Boncengan gratis tu dia ada dua jenis. Nombor satu yang tak ada victim, nombor dua ada victim. Yang tak ada victim ni maksudnya dalam list of names tu kadang-kadang dia just insert je satu nama kan. Orang yang tulis tu dia macam aku tak buat hati dia ni bukan buat apa pun, kenapa dia dapat nama kan. Dia victimless in the sense yang macam dia just tambah je nama. Sepatutnya that's ethically wrong, fine, tapi dia tak adalah effect sangat. Yang berdua ni lagi bahaya bila dia either tukar order ataupun dia buang nama. So case nombor dua ni memang masalah sikit lah. Contohnya saya pun ada case yang mana orang yang contribute pada paper tu dibuang. So I was not the person who actually submitted the paper, tapi I knew of this case bila diorang bagi tahu kan, student tell me look this happened. Dalam kes-kes macam tu, kenapa benda ni jadi ialah sebab dia nak pendekkan the authors list tu. Sebab benda ni bergantung kepada field kan. Kadang-kadang kita tahu lah kenapa paper macam ni ramai sangat orang. Sebab benda ni simple lah, patutnya tak ramai sangat orang kan. So dia nak pendekkan macam tu, so dia just buang orang tu. Padahal dia contribute. Apa recourse yang kita boleh buat? Nombor satu, kita cakap dengan author tu kenapa buat macam ni. Kalau benda tu dalam submission punya proses, kadang-kadang kita boleh tambah an author's name masa kita tengah review. Tapi maknanya kita kena cakap lah dengan tu. Secondly, kalau katakan benda tu dah habis,
kita boleh complain kepada dia punya journal lah, cakap actually I've contributed but my name was omitted. The problem with both is it depends on the power dynamics of the author dengan katakanlah the professor ke yang actually submit the paper. The problem is this, macam in the case of the student tu nak grad je, dia nak habiskan dia punya PhD. Lepas tu orang yang contribute tu mungkin dia just another student of another supervisor. Okay, katakanlah supervisor A, supervisor V. Supervisor A guna student ni untuk dapatkan something untuk dia punya student kan, tu dia buang nama yang ni, tapi supervisor punya nama still ada. Okay, so between supervisors dia akan ada konflik, tapi konflik tak teruk sangat. Orang yang mangsa dia lah student B ni lah. Dan in terms of power dynamics, student B ni dia nak buat apa? Dia cakap kat universiti universiti nak buat apa kan? Tak ada kuasa pun nak cakap kat, kalau dia cakap dekat dia cakap dekat jurnal boleh lah, tapi dia cari gaduh dengan supervisor A ni. Dibuatnya supervisor A ni pergi dia punya viva ke apa ke, sakit kan. So last sekali benda ni dia bergantung kepada ethics of the academic, nombor satu. And secondly, we have to design systems in such a way yang dia bukanlah tak memaksa, but kita kena promote research but not push it to such an extent yang people have to resort to these kinds of measures.